Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, anda boleh tolong maklumkan kepada saya ya, share ramai-ramai sebab shadow ban yang sedang berlangsung, dan sertai Telegram saya Regi J. Siri Taudin. Now, anda akan dapati ulasan saya ni, saya kira anda akan dapatinya menarik ya. Okey, sekarang ni saya perhati PH atau Pakatan Harapan ni, dia bagi saya lah, saya nampak ada tahap kecemasan. Bukan saya nak guna perkataan cemas ni, sengaja nak guna perkataan cemas untuk untuk trigger an effect, tapi itulah sejujurnya saya lihat mereka dah cemas. Contohnya sekarang ni kita lihat kenyataan-kenyataan yang pada hemat saya tidak masuk akal. PH begitu terkesan dengan apa yang berlaku dalam pembangkang. Saya bagi contoh. Kita sudah ada kenyataan daripada Lim Guan Eng, ya. Kita sudah ada kenyataan daripada Amanah, daripada PKR berhubung dengan tindakan Muhyiddin untuk mengubah pendiriannya daripada tidak ingin mempertahankan jawatan presiden pada pemilihan bersatu yang akan datang kepada ingin meneruskan hajat untuk bertanding jawatan presiden pada pemilihan akan datang. So mereka betul-betul terkesan dengan apa jua yang saya lihat adalah sesuatu yang boleh mengukuhkan Perikatan Nasional. Kemudian kita sudah dengar banyak hujah-hujah dalam Kongres PKR. Mereka beri alasan mengapa perubahan tidak dilakukan seperti dijanjikan, iaitu reformasi. Menurut Anwar, tak boleh tergesa-gesa ya. Ada seorang perwakilan pula meminta sekurang-kurangnya Anwar diberi 2 penggal untuk melaksanakan reformasi. Ini semua dengan alasan-alasan dangkal lah ya. Reformasi yang boleh makan masa kurang 10 minit, contohnya Anwar boleh umum dalam beberapa saat saja, saya tidak lagi akan memegang jawatan Menteri Kewangan. Sebab bukan orang lain yang calonkan Anwar sebagai Menteri Kewangan. Anwar calonkan diri dia sendiri sebagai Menteri Kewangan. Masa dia calonkan diri dia sendiri, berapa lama masa dia ambil? Tak sampai seminggu pun selepas dilantik sebagai PM, dia calonkan nama dia sebagai Menteri Kewangan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba takkan nak tunggu lebih setahun untuk turun daripada jawatan itu, sedangkan PH telah berjanji ya, tidak akan Perdana Menteri tidak akan berpegang jawatan Menteri Kewangan. Dia kutuk kerajaan-kerajaan lepas bila Perdana Menteri pegang Menteri Kewangan. So ini satu contoh kecil. Ada banyak contoh alasan-alasan dangkal. You don't need 10 years untuk laksanakan banyak reformasi yang dijanjikan. Banyak daripadanya tak sampai 10 minit pun boleh diumumkan atau dilaksanakan. So mereka beri alasan, Anwar beri alasan perlu masa. Dia kata kita tidak boleh bawa perubahan mendadak, ikut cita rasa puak mentadbir kerana mungkin akan dapat penolakan dari rakyat. Excuse me Anwar, banyak yang anda hajatkan itu sebenarnya awak sudah laung-laungkan untuk bertahun-tahun lamanya, dan atas laungan itulah rakyat penyokong anda telah mengundi untuk PKR, DAP dan sebagainya. Maknanya you got the support. Takkan rakyat hendak menghukum Pakatan Harapan sekiranya Anwar bersetuju untuk turun dari jawatan Menteri Kewangan ya, untuk kurangkan ketirisan. So this doesn't make sense. Mereka cari alasan, mereka tidak ingin mengaku bahawa mereka tidak ada keinginan untuk melaksanakan reformasi. Saya akan jelaskan ya. Kemudian babak dia minta 10 tahun 2 penggal and all that, that's nonsense. Why you need 2 penggal? Dia bukan minta 1 penggal. Dia bukan kata kita tunggu PRU 16 rakyat pilih, tak. Dia minta 2 penggal. Maknanya 10 tahun. Adakah anda perlu 10 tahun untuk turunkan harga minyak yang Han kata sebelum PRU 15 ya, bukan lama dulu, sebelum PRU 15 Han kata perlu 24 jam. Rafizi pun kata mudah boleh dilakukan. So anyway, these are alasan-alasan sedang diberikan yang tidak masuk akal mengapa Anwar tidak boleh laksanakan
reformasi dia dan sebagainya. Kemudian Lim Kit Siang pun sudah keluar kenyataan, dia kata pengkritik perlu beri masa 3-4 tahun lagi dan sebagainya. So they are not addressing the logic, benda yang cukup logik. Banyak daripada janjinya adalah benda yang menyebabkan PH mendapat jumlah kerusi yang dia dapat. Maknanya ada sokongan rakyat. Jadi tidak ada sebab mengapa ianya tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh kurang dari 10 minit. Banyak benda. DAP Lim Guan Eng ke siapa ke pernah kata tol akan percuma. Saya tidak lihat apa-apa usaha ke arah itu. Nak hapuskan undang-undang drakonian, ini dah mereka laungkan lama. Saya tidak lihat apa-apa usaha ke arah itu. So pada saya lah, tidak ada keinginan, mereka tidak ada keinginan untuk laksanakannya. Now, tahu tak, sebenarnya manifesto PRU 15 dulu, Pakatan Harapan, dulu saya dah nampak ada satu kecacatan yang nyata, tapi saya tidak ingin sebut sebab saya nak biarkan benda ni berlarutan. Kemudian saya akan sebut, baru korang akan dengar dan fikir. Kalau dulu saya beritahu, korang tak akan percaya. Okay, sekarang dah setahun ya. Okay, anda dulu kalau Pakatan, kalau manifesto yang dulu kalau apa, time Muhyiddin, Ismail Sabri kan, mereka nak result tergesa-gesa. Kemudian bila Perikatan kata takkan lepas boleh beranak dalam 2 bulan, dia perlu tunggu 9 bulan. So ini dah Perikatan tak boleh terima. Sekarang dah setahun, takkan anak dia belum keluar lagi. Takkan nak tunggu 2 tahun 3 tahun untuk anak keluar. Anyway, so bila dia keluarkan manifesto, saya dapati satu kecacatan. Hakikatnya dalam manifesto atau manifesto Pakatan Harapan ni, asas manifesto ni adalah jika kami bentuk kerajaan, kami akan laksanakan benda ni. Tapi ramai tidak terfikir, ya, PH dengan sendirinya tak mungkin bentuk kerajaan. Impossible. Dia pun tahu. Kalau kita lihat 2013, prestasi PH jauh lebih baik berbanding dengan sekarang. Sekarang dia dapat 100% undi China dengan India pun, prestasi dia berbanding 2013 turun. Maknanya dia hilang undi Melayu. Kita jangan kira PRU 14, masa tu ada Tun Mahathir dan Bersatu. So kalau kita banding dengan 2013, sebenarnya walaupun dia dapat 100% atau hampir 100% undi China dengan Melayu, undi China dengan India, dia sebenarnya jumlah kerusi dia turun. So dia hilang undi Melayu. Dia tak dapat sokongan banyak orang Melayu. Okay, so PH tak mungkin, walaupun dapat 100% sokongan China dengan India, dia tidak mungkin bentuk kerajaan. Tambah pula dengan keadaan sekarang, kita semua sedia maklum, anda yang dengar sedia maklum, orang Melayu Islam ni memang takkan sokong PH. Semua sokongannya sudah beralih ke Perikatan Nasional. And that is the new trend. Dan trend ini akan berterusan, saya kira mungkin at least sekurang-kurangnya 10 tahun. Okay, so that is the trend. Okay, so mereka buat manifesto tu, mereka tahu mereka tidak akan bentuk kerajaan. Saya tahu PH dengan sendirinya tak boleh bentuk kerajaan. Jadi manifesto tu mengatakan jika PH membentuk kerajaan. So maknanya manifesto ni sebenarnya dia boleh beri alasan kita tak berjaya bentuk kerajaan dengan sendiri. Kita terpaksa bergabung contohnya dengan Barisan Nasional. Kita terpaksa minta bantuan Sabah dan Sarawak. Dan alasan itu pernah diberikan sana sini apabila orang bertanya mengapa Anwar tak laksanakan reformasi. Ada sini suara sana sini berkata, ya, kalau PH kerajaan tak apa, tapi PH bukannya kerajaan seorang diri, kita dengan Barisan Nasional, jadi kita kena hormat Barisan Nasional. Dia guna alasan itu. Walhal jika anda fikir, masa sebelum PRU 15 pun, satu Malaysia, kalau pandai fikir, pandai analisa, anda tahu PH tidak mungkin bentuk kerajaan dengan sendiri. PH bukan macam Barisan Nasional dulu. Barisan Nasional dulu dia boleh bentuk kerajaan sendiri sebab dia ada sokongan China dengan, dulu-dululah dia ada sokongan China dengan India, dengan Melayu, dan parti-parti Sabah dan Sarawak banyaknya dalam Barisan Nasional. So they are one group. Jadi dia boleh.
Sekarang ni parti-parti Sabah dan Sarawak bukannya sebahagian daripada PH, dan PH tidak ada sokongan Melayu. Jadi PH tidak mungkin bentuk kerajaan dengan sendiri. Jadi bila dia buat manifesto tu, memang saya dah nampak dah berkebaran kali amat tinggi mereka tidak akan laksanakan janji manifesto, dan mereka akan beri alasan kami perlu hormat orang lain yang bersama kita. Dan alasan ni pernah diberikan sana sini. Barisan Nasional bersama kita, kami kena hormat mereka, sebab itu kita tak boleh buat sesuka hati. So pada saya syaki manifesto ni dari awal adalah satu muslihat. Dan kalau kita berdasarkan pencapaian Anwar dalam setahun, ya, benda yang dia boleh lakukan tak sampai 10 minit, dia kata dia perlu lebih dari setahun, malah ada perwakilan suruh beri 10 tahun atau 2 penggal. Kita sudah nampak bahawa there is no inclination towards fulfilling the promise. Tidak ada kecenderungan atau minat untuk laksanakan janji. So saya nampak, berpendapat, dapat rasa, ya, rakyat memang ditipu hidup-hidup. Ya, rakyat memang ditipu hidup-hidup. Memang saya rasa tidak pernah ada niat untuk melaksanakan janji manifesto. Okey. Sebab alasan kononnya kita bersama kumpulan lain, kita kena hormat mereka, itu alasan dangkal. Dari awal lagi awak tahu awak tak boleh bentuk kerajaan seorang diri. Kemudian alasan perlu lebih setahun dan sebagainya, itu semua tak boleh pakai. Banyak daripada janji itu tak perlu. Malah anda mungkiri janji. Contohnya awak ambil jawatan Menteri Kewangan, bukan orang lain yang buat, awak yang buat. Jadi awak boleh memperbetulkannya sendiri. Tak sampai beberapa saat anda boleh umumkan. So there is no inclination towards fulfilling the promise. Tidak ada kecenderungan untuk laksanakan janji. Dia akan guna alasan depa dengan kumpulan lain, depa dengan Barisan Nasional. Jadi mereka tidak boleh buat sesuka hati. So dari situ kita boleh lihat rakyat sebenarnya telah dikelirukan dengan satu manifesto yang saya nampak dulu. Manifesto ni is a trick yang saya lihat. Anda ingat tak dulu Anwar bila ditanya mengapa tak PH dulu tak turunkan harga minyak, dia kata dia bukan PM, Tun Mahathir is the PM, I was not the PM. Kemudian sebelum PRU 15 dia ulangi janji akan turunkan harga minyak jika PH berjaya bentuk kerajaan. Dia berjaya jadi Perdana Menteri. So sekarang dia dah jadi Perdana Menteri, alasan dah tukar. Kalau dulu dia kata bukan Tun Mahathir, bukan saya yang PM, Tun Mahathir yang PM. Sekarang ada suara-suara yang mengatakan, sekarang kita bukan seorang diri, kita dengan Barisan Nasional. Ya, kita dengan Barisan Nasional. So you nampak tak? Alasan tetap akan ada. Hakikatnya the problem, the basic problem, masalah asasnya adalah konsep manifesto PH. Konsep manifesto PH ialah jika kita dapat jadi kerajaan, kita akan laksanakan benda-benda ni. Tetapi konsep itu bagi saya secara peribadi ianya satu penipuan, tetapi apa pun ianya misleading, mengelirukan, kerana PH memang tahu dengan sendirinya dia takkan bentuk kerajaan. Ya, fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.